Guys, Alhamdulillah nakama-nakama yang dah order baju kita dah pun dapat baju-baju diorang. Korang bila lagi guys? Tapi yang belum dapatkan, jangan risau. Promosi beli 3 percuma 1, beli 6 percuma 2 helai, beli 9 percuma 3 helai, beli 12 percuma 4 helai masih lagi berlangsung. Bahkan harga masih sama guys, RM30 sahaja. Kita ada design Shanks, Luffy, Portgas The Ace, Zoro dengan 3 naga, Luffy Gear 5th, Zoro Wano, Sanji Whole Cake Island, Sanji the Black Leg, Usopp, Chopper Monster Point, Brook Soul King, Sabo, Monkey D. Garp, Trafalgar D. Waterloo, Eustace Captain Kidd, Shirohige, Boa Hancock, Marco the Phoenix, Kaido, Dracula Mihawk, Sir Crocodile, Don Quixote do Flamingo, Trio Luffy, Sanji, Zoro, Whitebeard, Roger Prime dan duo Crocodile Doffy. So kalau korang berminat, PM segera. Link WhatsApp aku tinggalkan di pin komen di bawah. Amaya, kini bersinar, selito habis tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Komodo sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video ini kita akan berborak berkenaan spoiler chapter 1131 yang dalamnya ada banyak pendedahan berkenaan Loki, Luffy dan sangat menarik untuk dibahaskan. By the way, aku minta maaf banyak-banyak sebab lama tak upload konten sebelum ini sebab aku baru sahaja berpindah. So bila workstation dah kena angkut, kerja pun jadi tertangguh lah sikit kan. But anyhow, now I'm back and ready untuk sajikan teori, fakta dan chapter review buat korang semua. And by the way, dalam video ni mengandungi 100% spoiler tau. So watch at your own risk. Okay? So jom, let's proceed with the content. Ikuzo Yarodo. Lika mendedahkan chapter 1131 ini bertajuk Loki in the Underworld dan poin pertama dalam spoiler ini mendedahkan berkenaan Loki. Sekarang ini sedang dipenjarakan di Underworld dan rantai-rantai yang sedang mengikatnya itu adalah bertatahkan dengan Sea Stone yang membuatkan tubuh Loki menjadi lemah disebabkan material yang terdapat pada Sea Stone tersebut, sambil banyak haiwan-haiwan yang menjadi jaga untuk menjaga Loki daripada meloloskan diri dari penjara tersebut. Okey, pause kejap. So adakah ini bermakna Loki telah pun memakan Devil Fruit? Kerana kita mengetahui rantai Sea Stone ini hanyalah bertujuan untuk melemahkan pengguna-pengguna Devil Fruit dan hal ini tidak pelik pun sebab sebelum ini kita didedahkan bahawa Loki sedang mengincar sejenis Devil Fruit turun-temurun keluarga mereka sampai Loki sangguplah untuk membunuh bapa dia sendiri kan. So adakah Loki merupakan Devil Fruit user? Cuba korang komen sikit. Kalau ya, apakah Devil Fruit yang dimakan oleh Loki? Tak payah susah-susah fikir, just komen je. Adakah Logia, Paramecia ataupun Zoan? Alright, spoiler seterusnya mendedahkan bahawa Loki telah memohon kepada Luffy agar melepaskan dirinya daripada rantai Sea Stone yang membelenggu tubuhnya tersebut dan menjanjikan kepada Luffy bahawa dia akan memusnahkan mana-mana sahaja pirate yang diinginkan oleh Luffy. Dan ketika perbincangan mereka berdua, Loki ada sedikit terlepas cakap lah dengan memanggil Shanks sebagai chicken ataupun mungkin maksudnya pengecut, dan hal ini membuatkan Luffy menjadi tersangat berang dan marah dan segera bertukar menjadi mod Gear 4th-nya dan menyerang Loki yang dirantai tersebut. Jadi di sini terbuktilah sudah bahawa Loki sememangnya mengenali sosok Shanks dan mungkin dia ada perkaitan macam mana somehow yang membuatkan Loki seolah-olah lebih daripada mengenali Shanks. Mungkin ada apa-apa urusan antara mereka berdua sebelum ini yang melibatkan Shanks, yang Shanks tidak bersetuju dengan idea Loki yang membuatkan Loki sampai berani menggelarkan Shanks chicken. Dan aku tertanya-tanya juga, oleh kerana Loki sebelum ini menggelarkan dirinya sebagai The Sun God, adakah dengan perubahan Luffy ke mod Gear 4th-nya itu akan membuatkan Loki menjadi tertanya-tanya atau akhirnya Loki telah menyedari Devil Fruit yang selama ini diingininya itu telah dimakan oleh Luffy. Tapi itulah, nampak Loki sangat desperate juga kan untuk dibebaskan sampai dia berani untuk tawar-menawar dengan Luffy supaya dilepaskan. Seterusnya dalam spoiler ini juga didedahkan berapa harga buruan
yang disediakan oleh World Government untuk si Loki ini, iaitu World Government telah menyediakan harga bounty sebanyak 2.6 bilion berry ke atas kepala Loki. Kat sini ada dua perkara menarik juga untuk kita sembang. Yang pertama, bounty Loki ni dah pun mengatasi nilai bounty milik Blackbeard masa awal-awal bounty Blackbeard diperkenalkan, dan pada ketika itu Blackbeard telah ditabalkan sebagai Yonko dah pun, which is dalam chapter 925, iaitu sebanyak 2.247 bilion berry. So dengan meletakkan bounty sebanyak itu di atas kepala Loki, so dekat sini kita dah boleh nampak mungkin tahap threat yang ada pada Loki ini boleh diandaikan selevel dengan Yonko. Betul tak? Dan menyedari bahawa Loki juga memiliki bounty. So di sini bererti mungkin Loki sebelum dibelenggu dan ditangkap macam ni, mungkin dia juga sebelumnya pernah keluar dari Elbaf dan mengakibatkan kekacauan atau sebagainya. Sebab kita boleh tengok yang Dori dan Brogy juga ada bounty, tapi memang wajarlah sebab diorang ni keluar daripada Elbaf. Tapi kalau Loki ni ada bounty hanya semata-mata kerana dia membunuh bapa dia, pada aku nampak macam kurang cocok. Sebab kita tahu yang Elbaf ni adalah negara yang tidak beraliansi dengan kerajaan dunia, dengan World Government. Jadi apa-apa sahaja yang berlaku dekat Elbaf tu sepatutnya is none of their business lah kan, unless berita itu sampai ke pendengaran World Government yang disampaikan oleh Shanks, dan Shanks meminta supaya World Government meletakkan bounty di atas kepala Loki. Itu something else lah kan. Dan mungkin disebabkan hal itulah Loki menggelarkan Shanks ini is a chicken. I don't know, I'm just saying. Perkara yang kedua adalah apabila kita mengetahui bahawa bounty Loki mengatasi bounty pertama Blackbeard, sudah tentu kejahatan yang dilakukan oleh Loki ini juga mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh Blackbeard atau sebanding kejahatan Blackbeard. Sebab sebelum ini kita tahu yang bounty sedemikian banyak diletakkan ke atas Blackbeard adalah disebabkan Blackbeard pirate lah konon-kononnya orang yang membunuh Oyaji, tapi padahal dia memang dah nazar dah pun, tinggal nak mati je pun dah kan. Lepas tu pula kalau bounty Loki sebanyak itu, surely Loki ini adalah satu sosok gergasi yang kuat yang tak boleh dipandang enteng oleh Luffy. Sebab antara penyumbang bounty Blackbeard sebanyak itu juga adalah disebabkan gura-gura Nomi yang diperolehi oleh Blackbeard juga, iaitu sejenis devil fruit yang mampu untuk membawa kiamat serta merta kan. Jadi adakah Loki juga memiliki semacam itu impak kekuatannya? Cek komen guys. Seterusnya disebabkan tadi Loki ada menyebut tentang Shanks, maka Luffy tertanya-tanya apa hal Loki dengan Shanks ni, apakah hubungan mereka berdua. Namun Loki mengatakan bahawa dia hanya akan mendedahkan sekiranya Luffy melepaskan belenggu yang sedang mengikatnya itu. Sudah, dekat sini sangat bahaya. Luffy ni bukan boleh sangat, sekejap lagi dia pergi sembrono pergi lepaskan Loki tu, tak memasal-masal jadi chaos dekat sana pula Kang. Dah lah dalam chapter lepas Kashi dah bagi tahu dekat Mugiwara Pirates yang lain bahawa nak mengekang Loki seorang pun semua pahlawan Elbaf perlu dikerahkan. Kang tak pasal-pasal Luffy dicop sebagai penjenayah pula. Tahu-tahu je lah Loki ni macam mana, suka pusing cerita kan. Kang tak pasal-pasal. Dan sementara itu Zoro dan 4 lagi Mugiwara crew sedang berusaha melepaskan diri daripada Road dan sekumpulan lanun-lanunnya. Dan pada aku mungkin Gert dan Goldberg lah kot kan yang ikut mengejar geng-geng Zoro ni kan. Siapa lagi kalau bukan dorang? Tapi itulah aku rasa pelik sikit. Macam mana dorang ni boleh pula tak kenal Mugiwara Ichimi kan? Road pun kenal dorang, takkan Gert dengan Goldberg tak kenal? Seterusnya kita boleh melihat Robin sedang bersiap-siap, tengah bersolek-solek untuk bereunion semula dengan Saul, dan Robin meminta Brook untuk memotong rambutnya supaya dia kelihatan sama seperti dirinya sebelum time skip, dan Brook pun tolonglah jadi barber kejap untuk adinda Robin dan memotong rambut Robin. Dan di akhir chapter 1131 ini nantinya seorang giant sudah telah menjerit dengan mengatakan bahawa Saul telah rebah ke bumi pula dah. Elok-elok Robin nak sampailah Saul jadi konflik. Itu hari bukan main elok je duduk baring-baring menantikan dorang kan. Tiba-tiba keceper pula dah. Adakah perbuatan ini daripada watak siluet yang didedahkan sebelum ini yang menjemput kedatangan bak datang dorang tu dari Elbaf tu kan? Menarik juga part ini untuk dibincangkan. Cuma itulah, kalau Robin sampai nanti tapi Saul dah mati, kan akan jadi satu perkara yang mengharukan, dan pada aku akan jadi sangat-sangat tekilan lah kan. Sebab si Robin tu dah tak ada siapa-siapa dah dalam hidup dia lepas insiden dekat Ohara dulu kan. Tinggal Saul je yang dikenal masa kecil dulu, yang ada boleh dia menumpang kasih. Nak harapkan Aokiji dah join Blackbeard Pirate pula. Tapi tak tahulah macam mana jalan cerita yang akan disediakan oleh Oda untuk kedua-dua watak Robin dan Saul ini. Tapi harapan kita semoga yang baik-baik sahajalah kan. Alright, so guys, I guess that's all I have untuk perkongsian spoiler kita pada kali ini. Nantikan full
full spoiler nanti yang akan dikeluarkan, sebaik sahaja Lika mengongsikan full spoiler itu kepada kita. So jumpa dalam next video. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita mengalami depresi disebabkan orang yang berada di sekeliling kita. Jadi untuk ini, apabila masalah tiba, berhentilah dari banyak mengeluh, kerana mengeluh langsung tidak akan memperbaiki apa-apa. Bahkan berilah tumpuan dalam mencari solusi dan berusaha untuk perbetulkan keadaan. Sekiranya perkara berlaku berlawanan dari apa yang kita jangkakan, berhentilah dari menyalahkan sesiapa. Mengambil tanggungjawab daripada tindakan kita adalah kunci. Dan inilah caranya kita tumbuh matang, dan cara kita belajar dan bertanggungjawablah untuk mendepani apa sahaja masalah walau sebesar apapun. Kerana setelah polemik ini, kita bakal dapati diri kita lebih hebat berbanding sebelumnya. Sebaliknya, jika kita lari dari masalah, kita hanya akan sentiasa dihantui oleh masa lalu yang mengejar larian kita itu. Kemudian, teruslah kekal tenang dan elakkan berbalah, kerana perbalahan amat jarang berakhir dengan perkara yang baik. Sebaliknya, kekal tenang, bincang tentang soal yang telah terjadi dan cari titik persamaan. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimisko Verto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.